Alhamdulillah, setelah kita sama-sama selesai melaksanakan ibadah solat fardu isyak serta solat sunat tarawih dan juga solat sunat witir, mari kita sama-sama menghadiri satu lagi sesi majlis tazkirah. Mudah-mudahan majlis tazkirah yang secara ringkas ataupun singkat ini kita sama-samalah dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat buat diri kita, dan mudah-mudahan dia ini juga bermanfaat bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, saya ingin sambung lagi sedikit tazkirah yang telah saya buat pada minggu lepas, yang mana kita telah sama-sama sedia maklum bila kedatangan bulan Ramadan kita sering mengucapkan dengan perkataan ucapan ahlan wa sahlan syahrul Ramadan, yakni selamat datang bulan Ramadan. Dan saya juga telah sentuh tentang apakah keberkahan ataupun manfaat yang telah kita raih selama beberapa kali kita jumpa bulan Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan yang kita raihkan pada tahun ini bukanlah bulan Ramadan yang pertama. Saya percaya dah beberapa kali. Tapi permasalahannya di sini, dalam beberapa kali itu, apakah manfaat yang telah kita raih bersama-sama di dalam bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan ini merupakan satu peluang kepada kita yang mana diberikan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebesar-besar ganjaran. Bulan Ramadan ini juga boleh dah saya katakan sebagai bulan bonus kepada kita. Kalau kita selalu tunggu-tunggukan waktu bulan bonus, waktu dapat gaji, bulan Ramadan ini merupakan bonus yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan kita sama-samalah dapat melaksanakan berbagai amal ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat daripada ibrah ataupun pengajaran daripada segi dosa yang telah diberikan peluang kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita boleh lihat daripada segi kehidupan Nabi Adam AS. Kalau kita lihat, Nabi Adam AS ni berasal dari syurga, dan oleh kerana satu saja kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Adam, maka beliau dikeluarkan Allah SWT dari syurga ke muka bumi ini. Kita ni sendiri yang hidup dah beberapa tahun, bukan satu kesilapan ataupun dosa yang kita dah buat. Kalau nak berbanding dengan Nabi Adam tadi ke, kita ni dah ada berbagai-bagai kesilapan dan dosa yang telah kita lakukan, dan Alhamdulillah kita masih lagi belum dicampakkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat lagi kehidupan di muka bumi ini untuk sama-sama kita bertemu bulan Ramadan Al-Mubarak. Bila saya kata bulan Ramadan Al-Mubarak ni bermakna bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahannya. Jadi saya rasa bulan Ramadan ni akan sentiasa datang dan sentiasa pergi. Masalahnya sekarang apabila dia datang dan pergi, adakah kita juga macam itu juga, datang pergi setakat solat tarawih, witir, balik, besok puasa dan sebagainya tanpa ada apa-apa manfaat yang kita raih sepanjang Ramadan? Kalaulah begitu jadinya, seterusnya begitu, maka kita tergolong golongan orang-orang yang rugi. Kerana Ramadan ni kalau dia dah datang, kita kena rebut peluang tersebut. Kita kena rebut untuk meraih setiap keberkahan yang ada tersedia di dalam orang Ramadan itu sendiri. Dan saya juga yakin kita juga insya-Allah boleh membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, dan hendaklah kita lakukannya dengan sebaik mungkin, sementara kita diberikan ganjaran kehidupan di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, insya-Allah. Dan hendaklah kita lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya percaya setiap hamba-hamba Allah yang berharap dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keikhlasan, pasti Allah akan terima segala doa-doa mereka, dan juga Allah pasti akan mengampunkan segala dosa-dosa kita jika kita benar-benar bertaubat kepada Allah SWT dan bermohon dengan bersungguh-sungguh. Nama itu kita penting, sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, yang bermaksud setiap amal itu adalah disertakan dengan niat. Mudah-mudahan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kehidupan seorang sahabat yang namanya Khalid bin Walid, kita lihat bagaimana niat beliau yang beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Khalid bin Walid ni adalah seorang sahabat yang
masuk Islam di penghujung hayat baginda Rasulullah SAW. Dan setelah baginda Rasulullah SAW wafat, pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu ada peperangan di negeri Syam, yang mana tentera Islam berperang dengan tentera Rom. Kalau kita lihat Khalid bin Walid ni, antara kelebihan beliau adalah beliau ni pandai dalam pengaturan ataupun strategi peperangan. Ini kelebihan Khalid bin Walid. Dia masuk Islam lambat. Beliau ni ada kelebihan dia tertentu. Yang ini tentang peperangan, dia punya pengaturan strategik dia memang pintar. Selalu dalam berbagai peperangan yang disertai oleh Khalid sebagai pemimpin, pasti akan menang peperangan tersebut. Antaranya perang, kalau kita tengok peperangan Uhud, tentera Islam kalah disebabkan kepintaran Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni dia dapat cepat memintas tentera Islam. Itu yang buat tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud. Jadi sahabat-sahabat ni dah begitu yakin dengan kekuatan Khalid bin Walid dan dah begitu yakin dengan kepintaran Khalid bin Walid dalam mengatur strategi peperangan. Maka dalam peperangan di Syam, ketika berperang dengan tentera Rom, Sayyidina Umar bin Khattab menghantar Khalid sebagai jeneral dalam komando peperangan, memimpin tentera Islam untuk berperang. Dan separuh jalan, waktu peperangan itu sedang berlaku hebat, Sayyidina Umar bin Khattab menghantar seorang lagi pemimpin ataupun jeneral yang jauh lebih muda daripada Khalid bin Walid untuk menggantikan tempat Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ni diturunkan pangkat daripada jeneral kepada private. Ada sebagian sahabat-sahabat yang tak berapa senang. Kenapa Khalid ni, orang yang pandai dalam strategi peperangan, tiba-tiba diturunkan menjadi private, sedangkan orang yang jauh lebih muda dinaikkan kepada pemimpin peperangan ketika itu. Tapi Khalid bin Walid, apa yang dia buat, walaupun dah diturunkan pangkat, disuruh pulang ke Madinah kerana digantikan dengan pemimpin yang baru, Khalid bin Walid tidak pulang ke Madinah. Dan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ni, beliau sendiri sama-sama berjuang dan berperang dengan tentera Islam yang ada. Sebagai private pun dia berperang juga. Cuba bayangkan kita daripada pangkat jeneral, kalau dah turun pada private, saya rasa nak perang pun dah tak ada mood lagi nak perang. Kita bakal balik. Tapi bukan begitu keadaan Khalid bin Walid. Walaupun dia jeneral, walaupun dia private, dia tetap juga sama-sama berperang. Padahal ketika itu beberapa orang sahabat tak berapa suka dengan tindakan Sayyidina Umar. Bahkan mereka kata, kenapa kau berperang walaupun kau bukan lagi seorang pemimpin? Tapi apa Khalid bin Walid kata? Khalid bin Walid kata, ya betul aku seorang private, tapi aku berperang bukan kerana Sayyidina Umar bin Khattab. Aku berperang ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat tak Khalid bin Walid punya nawaitu dia. Dia tak kira dia jeneral ke, dia private ke, dia tetap juga perjuangkan perjuangan Islam semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana Sayyidina Umar. Padahal ketika itu Sayyidina Umar seorang pemimpin yang begitu hebat, kalau kita tengok. Baik, pendekkan cerita, tentera Islam menang dalam peperangan tersebut dan mereka pun pulang ke Madinah. Bila pulang ke Madinah, beberapa orang sahabat menegur dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka tegur, kenapa anda telah menurunkan Khalid bin Walid daripada menjadi pemimpin peperangan? Sedangkan Khalid bin Walid ni memang seorang yang hebat dan pakar dalam pengaturan strategi peperangan. Baik, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sayyidina Umar kata dia, aku tahu Khalid memang hebat, Khalid memang pandai atur strategi, tapi aku sengaja turunkan jawatan Khalid. Aku sengaja mencutkan jawatan Khalid daripada seorang pemimpin kepada private, kerana ketika itu Sayyidina Umar dah dapat menghidu. Dia dah dapat nampak, dia dah dapat lihat para sahabat ketika itu yang pergi berperang, diorang penawa itu dah lari. Sebab mereka sangka yang mereka ni berperang sebab Khalid bin Walid itu hebat dalam peperangan. Nampak tak moral of the story dia? Diorang berperang bukan kerana Allah, tapi kerana Khalid itu hebat, diorang ikut pergi perang. Diorang confident yang diorang boleh menang. Sedangkan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang memenangkan peperangan tersebut
bukanlah Khalid bin Walid, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Umar pun seorang pemimpin yang bijak juga. Dia lihat keadaan semasa dan sebagainya. Bila dia lihat para sahabat dan mula lagi nawaitu dia berperang kerana Khalid hebat, maka dia tukarkan balik. Bukan pasal Khalid. Kemenangan tentera Islam semata-mata kerana pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masa yang singkat ini juga tazkirah ini bermanfaat kepada kita untuk sama-sama kita mengharapkan bantuan serta keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah, insya-Allah. Saya akhiri dengan ucapan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.